Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Universiti Pahang Malaysia ingin membuat satu interview berkenaan dengan subjek kami iaitu penghayatan etika dan peradaban. Pertama sekali kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Jadil Haziq bin Muhammad Fauzi, dan di sebelah kanan saya Muhammad Hanif Hisham, dan di sebelah kiri saya Muhammad Syarif. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya akan memberitahu Puan tentang aktiviti kita pada hari ini. Dalam temu bual ini, terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A, saya akan menanyakan soalan yang bersifat personal untuk mengenali Puan dengan lebih mendalam. Manakala untuk bahagian B, kami akan bergila-gila untuk bertanyakan soalan yang lebih mendalam. Manakala dua orang ahli kumpulan saya iaitu Syarif dan Hisham akan bergila-gila untuk bertanyakan soalan kepada Puan. Tanpa melengahkan masa, marilah kita ke soalan yang pertama. Boleh saya tahu nama penuh Puan? Okay, nama cikgu nama penuh ialah Puan Siti Nur Faizah binti Muhammad Zubir. Berapakah umur Puan? Umur saya 36 tahun. Puan asal daripada mana ya? Saya berasal daripada Pulau Pinang, dibesarkan di Pulau Pinang tapi bekerja di Selangor. Apakah hobi Puan? Hobi saya dari dulu sampai sekarang saya suka membaca. Selepas tamat SPM, di manakah Puan melanjutkan pengajian Puan? Selepas SPM, saya menduduki STPM di tingkatan 6 di sekolah di Pulau Pinang. Kemudian saya terus melanjutkan pelajaran di UPSI Tanjung Malim dalam bidang pendidikan sejarah dengan pendidikan ijazah sarjana muda saya lah di UPSI selama 4 tahun. Dah berapa lama Puan menjadi cikgu? Okay, Alhamdulillah, ini merupakan tahun ke-11 saya menjadi seorang guru. Soalan terakhir untuk bahagian A. Apakah pencapaian tertinggi yang pernah dicapai oleh Puan? Pencapaian tertinggi, maksudnya di dalam kerjaya ke macam mana? Dalam kerjaya. Baik, pencapaian tertinggi adalah berjaya ombak selama 3 tahun berturut dan di Bandar Baru Bangi selama 5 tahun berturut lah. Itu satu pencapaian yang sangat membanggakan bila anak didik saya satu batch 100% lulus subjek sejarah. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sekarang kami akan beralih kepada bahagian B. Okay. Jadi saya akan bertanyakan soalan dulu kepada Puan. Untuk soalan pertama, apa pendapat Puan tentang proses ke arah mencapai kemerdekaan? Okay. Proses ke arah mencapai kemerdekaan itu bukanlah mudah ya, tetapi ditekankan di sini proses untuk mencapai kemerdekaan kepada negara kita bukanlah melalui titisan darah. Okay? Kita melalui rundingan, melalui kata sepakat. Kita bukan dibandingkan dengan negara-negara jiran. So kita ada pelbagai langkah sebelum negara kita merdeka yang mana kita dimulai dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, 1957, kemudian diikuti oleh rombongan London yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1956 untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Di sini saya highlightkan bahawa untuk proses kemerdekaan di negara kita ini bukanlah melalui senjata, bukanlah melalui darah. Okay? Kita melalui kata sepakat, melalui rundingan mesyuarat yang dibuat oleh tokoh-tokoh terdahulu untuk mendapatkan merdeka bagi negara kita pada tahun 1957. Soalan seterusnya, apakah pendapat Puan tentang hidup dalam pelbagai kaum?
Okey, untuk hidup pelbagai kaum di negara kita ini, kita sudah diterima sejak kita merdeka lagi, ialah usaha daripada tokoh-tokoh terdahulu dan usaha-usaha kerajaan yang mana kita kekal hidup dalam harmoni, okey, walaupun terdapat sedikit orang kata kekalutan kalau kita ingat peristiwa 13 Mei 1969, tetapi itu menjadi pengajaran kepada kita semua bahawa perpaduan kaum itu sangat penting dalam pembentukan negara bangsa di Malaysia. Jadi pada pendapat saya, kita masih lagi hidup dalam harmoni, kita boleh menerima budaya masing-masing, agama masing-masing dengan berlandaskan perlembagaan persekutuan. Soalan seterusnya, mengapakah perlembagaan dianggap sebagai simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara? Baik, perlembagaan kalau kita seperti mana yang kita tahu merupakan dokumen rasmi undang-undang paling tertinggi yang menjadi rujukan kepada pemimpin dan juga rakyat. Perlembagaan ini mesti dihormati, mesti dipatuhi kerana ia merupakan hasil dapatan atau kerjasama sejak kita mencapai kemerdekaan 1957. Kalau kita mengambil kira perkara-perkara yang tidak agama Islam sebagai rasmi, hak keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu sebagai kebangsaan tidak boleh diubah walaupun di dalam Dewan Rakyat kerana itu merupakan perkara yang perlu dijaga rapi dan juga persetujuan daripada selepas kita merdeka. Jika mana-mana ahli politik tidak setuju dengan 5 perkara yang saya tersebut, maksudnya mereka tidak memahami perlembagaan Malaysia. So bagi kita sebagai rakyat ni, memang kita kena faham apa itu perlembagaan dan kita mesti hormat kepada perlembagaan negara supaya kita kekal aman dalam negara. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya, bagaimanakah undang-undang dapat mengharmonikan masyarakat? Yang digubal mestilah berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan tadi. Okey, maksudnya di sini apa jua undang-undang yang diwartakan mesti merujuk kepada perlembagaan. Jadi undang-undang itulah sebagai medium untuk mendisiplinkan rakyat dari peringkat sekolah, kanak-kanak hinggalah kepada orang awam. Pentingnya undang-undang ini untuk kita mengambil kira keselamatan, keamanan dan keharmonian dalam negara. Terima kasih Puan. Seterusnya saya akan menjemput rakan saya iaitu Hisham untuk bertanyakan soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya, bagaimanakah perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa dalam negara ini? Sebelum dibinanya perlembagaan persekutuan itu, kita guna pakai perlembagaan pada tahun 1957. Perlembagaan itu digubal berasaskan persetujuan dalam semua kaum. Contohnya, saya mengambil contoh dalam perkara 11 yang mana Islam sebagai agama rasmi persekutuan yang mana semua kaum tidak boleh menidakkan, menafikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Tapi tidak bermakna di dalam persekutuan itu amalan anutan agama lain dibenarkan. Dan juga perkara 15 bahasa Melayu sebagai kebangsaan. Bahasa Melayu dan sebagai kebangsaan itu dipersetujui sejak kita merdeka bahawa penggunaan bahasa Melayu digunakan di sekolah awam dan juga institusi-institusi kerajaan yang mana kita juga tidak menidakkan penggunaan bahasa-bahasa Melayu. Dan juga lagi satu perkara dalam perlembagaan itu, perkara 153 yang tekan bahawa mana pihak. Jadi dalam perlembagaan itu semua orang mesti menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi dalam negara. Untuk soalan seterusnya, mengapakah pembentukan bangsa penting? Pembentukan
bangsa itu penting untuk membentuk bangsa Malaysia. Tetapi keunikan kita ialah kita binanya negara ini, bangsa ini terdiri daripada 3 kaum utama ya. Sejak kita mencapai kemerdekaan, kita ada kaum Melayu, India dan Cina. Okay. Sebenarnya pendapat saya untuk pembentukan bangsa Malaysia ini belum lagi mencapai 100%. Kita tidak boleh jadi macam Indonesia. Dia ada satu bangsa sahaja yang mengakui diri bangsa Indonesia. Tapi kita nak capai ke tahap itu masih lagi dalam proses. Dalam proses itu untuk menjayakan pembentukan satu bangsa Malaysia itu memerlukan langkah dari peringkat bawah, maksudnya daripada anak-anak kecil di sekolah, prasekolah dan mesti diteruskan sehingga ke institusi awam. Jadi saya tegaskan sini pembentukan bangsa itu memang penting tetapi kita belum lagi mencapai 100% untuk membentuk satu bangsa Malaysia. Seterusnya, bagaimanakah hubungan etnik yang baik dapat menyumbang kepada kemajuan peradaban dan ketulikan etika dalam masyarakat? Okey, baik. Kita bercakap tentang hubungan etnik untuk menyumbang kemajuan. Okey, sebagai seorang guru saya boleh sentuh program REMOVE. Okey, program REMOVE ini kita membentuk perpaduan daripada sekolah. Contoh, kalau kamu semua masih ingat kita ada sambutan Merdeka, sambutan Pokok Raya. Itu ialah sebagai akar umbi untuk membentuk hubungan etnik yang baik dalam kepelbagaian kaum di negara kita. Tetapi kita tidak berhenti sahaja langkah ini di sekolah. Kita mesti diteruskan di peringkat institusi pengajian. Mesti diteruskan amalan dalam syarikat-syarikat korporat maupun syarikat kerajaan. Sebab apa? Bila pendapat saya untuk membina hubungan etnik ini, dia kadang-kala terhenti di sekolah sahaja atau di universiti-universiti awam saja. Jadinya kita perlu tegaslah untuk meneruskan hubungan etnik itu sentiasa diamalkan di mana-mana organisasi agar perpaduan antara etnik dan kaum itu lagi dikukuhkan. Seterusnya saya menjemput rakan saya Syarif untuk bertanyakan soalan. Akan melanjutkan soalan. Bagaimanakah kesepaduan nasional dimantapkan di negara kita? Okey, baik. Kita perlu tahu apa itu maksud nasional. Nasional itu ialah jalinan integrasi dalam negara yang mana kita boleh berkongsi budaya sesama kita. So bagaimana nak boleh dimantapkan memang daripada akar umbi bermula lagi di prasekolah dan kemudian di sekolah dan juga mesti bersambung di institusi dan juga dalam amalan organisasi dalam alam pekerjaan. So bagaimana kita nak gerakkan kesepaduan nasional itu kita bermula daripada pemimpin lah. Pemimpin sesebuah organisasi mesti tidak berat sebelah. Okay, dalam sektor pekerjaan, organisasi sebuah syarikat itu mestilah seimbang dari segi tugasan jawatan kerja, tidaklah mengikut kaum. Maksudnya ada pekerjaan itu ikut kaum, sepatutnya perlulah orang kata organisasi tu kalau di universiti dalam majlis perwakilan pelajar mestilah terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai etnik, untuk kita capai kesepaduan nasional itu. Sebab apa? Daripada peringkat universiti ini kita akan terbawa-bawa budaya ini sampailah ke alam pekerjaan. Soalan seterusnya, sejauh manakah sistem pendidikan di Malaysia berjaya memupuk budi pekerti mulia dalam kalangan masyarakat? Baik, sistem pendidikan untuk memupuk budi pekerti mulia, nilai-nilai murni. Semua subjek di sekolah rendah maupun di sekolah menengah elemen merentas kurikulum. Saya mengambil sebagai contoh jika seseorang murid itu belajar sejarah, ia bukan sahaja untuk lulus sejarah. Ada juga elemen subjek lain yang diterapkan dalam subjek sejarah itu. Contohnya pendidikan Islam, pendidikan geografi. Kalau murid itu belajar sejarah, contoh pembentukan Malaysia 1963, EMK
elemen murid dapat emerging. Yang bentuk Malaysia itu Persekutuan Tanah Melayu digabungkan dengan Singapura dan Sabah Sarawak. Itu ialah elemen daripada pendidikan geografi. Okay. Pada masa yang sama, sebagai seorang pendidik perlu memupuk nilai-nilai murni di dalam pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Kita bukan saja untuk mencapai A+, kita bukan saja untuk menjadikan murid itu lulus, tetapi kita nak membentuk identiti nasionalnya, pada masa sama nak membentuk budi pekerti dia supaya seimbang dari segi Jerry. Apa itu Jerry dalam pasang dari segi jasmani? Pertama. Yang kedua, E, emosi. R, rohani. Dan I, intelek. Kita panggil dia Jerry. Automatik jika murid itu dapat complete, Jerry itu automatik dia akan membentuk budi yang pekerti yang mulia dalam kalangan murid-murid sekolah. Mengapakah hakisan sosial dapat merosakkan negara dan peradabannya? Okey, baik. Hakisan sosial ini seperti mana kita tahu melalui media sosial lah, budaya daripada pengaruh yang buruk lah. Bukanlah kita katakan media sosial itu banyak keburukan, ada kebaikan, tetapi bergantung kepada individu masing-masing lah. Tapi yang kita boleh lihat sendiri ialah penggunaan media sosial itu telah menghakis identiti dan peradaban anak-anak muda di Malaysia. So, siapa yang perlu take action tindakan itu terutamanya individu lah, individu. Tapi sekiranya dia masih lagi bawah umur remaja, pemantauan itu mestilah daripada Gugat Keselamatan Negara, website yang terlalu banyak memaparkan pornografi, tapi dari segi dalam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia itu memang akan menyekatlah beberapa website, tetapi ada juga yang terlepas. Jadinya dari peringkat semua pihak lah perlu memainkan peranan lah supaya media sosial ini bukanlah menjadi punca 100% kepada kerosakan anak-anak remaja di Malaysia lah. Itu saja. Terima kasih Puan. Jadi kita telah sampai ke penghujungnya. Jadi kami ingin berterima kasih kepada Puan kerana telah berkongsikan maklumat sebentar tadi. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.